Okay. Alright, so saya nak sambung dengan topik seterusnya iaitu tentang halogen. Okay, so halogen ni kita masih lagi dalam bab 4 lah. Kalau boleh ni by this week saya nak habiskan bab 4, lepas tu kita nak masuk bab 5. Okay, for your information, kalau saya tak salah tingkatan 4 ni ada lebih kurang 8 bab. Tapi walaupun 8 tapi bab 6 dengan 7 tu dia sangat panjang. Okay, and then banyak calculation. Kita pun tak tahu bila kita nak habis kita punya apa PKP lah. Okay, alright. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, so semua boleh nampak tak? Saya tunjukkan dekat kamu ni. Oh my goodness. Sekejap ada orang duk masuk lagi. Okay, alright. Okay, so semua dah ada, dah ready? Hello. Okay, baik. So, kejap apa lagi ni? Okay, siapa lagi? Cik Sun, siapa Cik Sun Ada Tasha, cikgu. Okay. Alright. Okay, so saya tak nak buang masa dah lah. Lambat dah kan. Kesian orang yang duk tunggu my awal. Alright. Okay, so kita bincang tentang halogen. Okay, so halogen ni merupakan kita punya kumpulan yang ada bahagian hujung. Okay. Alright, so dia ada di bahagian sebelah kumpulan 18. Okay, so yang ni kita panggil kumpulan 17. Okay, so by the way, for your information, saya punya pen dekat drawing pad saya dah rosak. So saya tak boleh nak tulis. Okay, so later on saya akan tangkap gambar and then I'm going to give you these notes. Okay, perhaps awak boleh tulis lah. Oh my god, ada lagi. Siapa yang nak masuk ni? Okay, alright. Baik, saya belum mula. Okay, so basically today I'm not going to write anything on my presentation lah. So you all dengar baik-baik Okay, so kumpulan 17 ni antara unsur-unsur yang ada, kita ada unsur fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatin dan juga unsur yang baru ni unsur TS. Siapa tahu nama apa? Unsur tennessine. Okay, so last time I think saya mengajar lebih kurang 5 tahun kimia sampai astatin saja. So pada peringkat kamu ni kita dah ada unsur baru yang telah dijumpai iaitu tennessine. Alright, so tennessines. Okay, so kata kalau anda tak tahu apa yang anda nak capai bila anda belajar, okay, anda boleh tengok pada standard pembelajaran dalam buku teks kita. Okay, so siapa yang ada buku teks sekarang boleh tengok muka surat 92. Okay, so kita nak belajar tentang sifat fizik unsur kumpulan 17 dan juga sifat kimia unsur kumpulan 17. So itu yang penting dalam topik halogen. Okay, so itu adalah pengenalan tentang unsur yang ada dalam kumpulan 17. Okay, alright. So yang ni adalah video daripada Cikgu Mak Saleh lah. Okay, so kita tengok dia akan menunjukkan kita tentang perbezaan kalau saya tak salah chlorine, bromine dan iodine. Okay, so saya akan perlahankan suara, so saya akan jelaskan dekat kamu lah. Okay. The halogens are found on the right-hand side of the periodic table. So nampak dekat sini dia kata di sebelah kiri, sebelum kumpulan 18 lah. Physical properties and the color of these halogens at room temperature, and make predictions about the properties of fluorine and astatine as well. You also have to Okay, so dia membebel banyak. So sebenarnya saya nak kamu fokuskan dekat balang gas tu. Okay, so sekejap kita tengok. Okay. to describe the reaction off by heart. That is chlorine. Okay, so dekat sini ini adalah gas klorin. Kalau anda tengok gas klorin ni dia berwarna kuning kehijauan. Okay, so walaupun nampak macam kuning-kuning je, hijau tu tak pernah nampak kan, tapi sebenarnya dia berwarna kuning kehijauan. Okay, ini pula pada bahagian tengah ini adalah
gas bromin. So nampak bromin warnanya perang kemerahan so warna perang kemerahan. Dan juga iodin ni pula merupakan gas yang berwarna hitam keungguan ataupun kita kata purple kehitaman. Macam itulah. Okay, so walaupun tak nampak berapa hitam kan, tapi nampak macam ada purple-purple di situ. Okay, so saya nak tunjukkan dekat kamu 3 jenis halogen warna sebenar je ni. Okay. Bromine and iodine. Chlorine's properties are, at room temperature, a greenish yellow gas. Okay, so dia pun kata greenish yellow. Okay, so sebenarnya dalam keadaan kita bincang sifat fizik halogen so dalam keadaan bilik, okay, maksudnya sekarang lah kan. Okay, so gas klorin ni dia punya keadaan jirimnya adalah gas. Okay. You can see if I hold it up against my lab coat that it's got this green. Bromine is a red-brown liquid. Okay, I've got it in a gas jar because at room temperature, it's also going to give me a vapor because we're near its boiling point. But bromine is actually a liquid. Okay, so kalau dalam room temperature, bromine sebenarnya merupakan cecair. Okay? Room temperature. And the last one you have to know is the one below bromine in the group, iodine. Iodine is in this gas jar. Okay lah. It's a solid. Nampak? Iodine ni dia adalah dalam bentuk pepejal. So bila dia tutupkan dengan balang gas tu, so dia akan mengalami sublimation. Orang Melayu kata apa? Pemejawapan. So bila pemejawapan, itu yang kita nampak macam seolah-olah warna purple kehitaman. Okay, so dalam keadaan pepejal, sifat fizik ataupun keadaan jirim iodin adalah dalam bentuk pepejal. Okay. It's a grey-black solid at room temperature. At room temperature, because all of these are simple covalent molecules, they all give a vapor. And if I hold this against my lab coat, you may be able to see the purple vapor of the iodine as it's evaporating. The group 7 elements follow a pattern of reactivity as well. Okay, so sebenarnya saya nak tunjukkan 3 benda tu lah. Okay, so apa warna sebenar klorin, bromin dan juga iodin. Okay, so di sini, okay, saya ringkaskan sifat fizik halogen. Okay, so yang tadi kita tengok video tu, halogen okay, adalah berkeadaan mengalami perubahan keadaan jirim. Bukanlah kata satu unsur saja, maknanya daripada satu unsur kepada unsur yang lain. So kalau kita perhatikan, okey, sekejap saya copy balik. Sekejap. So kalau kita perhatikan, okey, macam unsur klorin dan bromin ni, okey, so masing-masing klorin ni pada suhu bilik dia adalah dalam bentuk gas, bromin pula adalah cecair dan iodin adalah pepejal, dan estetin dan apa tadi satu lagi tu tennessine ni seterusnya adalah pepejal. Bermakna unsur ataupun ialah halogen yang berlainan akan mengalami keadaan jirim yang tak sama. Okay, so and then takat lebur. Okay, takat lebur, kamu tahu kan takat lebur tu apa? Takat lebur ni bermakna perubahan daripada pepejal, sama ada dia nak jadi kepada cecair ataupun nak ubah daripada cecair menjadi gas. Okay, so itu adalah semakin dia menuruni kumpulan bermakna daripada fluorin sampailah tennessine ni, okay, dia punya takat lebur bertambah. Okay, contohnya kat sini lah dia bagi klorin, bromin dan iodin ni. Okay, kalau klorin dia punya takat lebur adalah negatif 101 darjah Celsius. Okay, kita bandingkan dengan iodin sebanyak 114 darjah Celsius. So bermakna suhu dia semakin meningkat. Sama juga dengan takat didih, klorin sehinggalah iodin. So di sini kita lebih bincangkan kepada 3 jenis unsur tadi ni. Okay, so untuk klorin takat didihnya adalah negatif 34, manakala bromin 59 dan iodin adalah 184. So anda boleh tengok pertambahan suhu di situ. Okey, sama juga dengan ketumpatan.
So yang paling tumpat antara ketiga-tiga unsur halogen ini adalah iodin, iaitu sebanyak 4.95 gram per sentimeter padu. So iodin paling tumpat. Okay, so kalau kita tengok logik pun mestilah iodin tumpat. Sebab apa? Sebab ia merupakan sejenis pepejat keadaan jirim dia. Okay, so itu adalah nota ringkas. Okay, sifat fizik halogen. And then anda kena tahu juga pasal warna dia. Kalau anda tak, sebab warna ni penting okay, kalau anda tak tahu warna, nanti ke depan-depan kita akan buat eksperimen, anda tak dapat kena pasti gas yang warna kuning kehijauan ni sebenarnya gas apa. Okay, so itulah kepentingan warna tadi tu. Okay, so daripada perbincangan kita tadi ni, okay, anda dapat tengok yang takat lebur, takat didih, ketumpatan dan juga keadaan jirim dia semakin bertambah apabila dia menuruni kumpulan. Bermakna daripada fluorin sampailah teknisin ni, okay, terjadinya pertambahan sifat fizik tu. So kenapa ini terjadi? So yang pertama sekali sebabnya, okay, bertambahnya saiz molekul. Okay, so saiz molekul akan menjadi semakin besar. Apa benda saiz molekul ni pula kan? So saiz molekul ni, okay, saya boleh relatekan di sini. Kamu tengok molekul klorin berapa besar? Besar lah kan? So dia ada lebih kurang 3 petala. Mai dekat bromin, okay, 3 petala, 4 petala dah. So semakin besar. Dan iodin lagilah banyak petala. So kamu nampak kan pertambahan saiz molekul kita tadi tu. So that's why, okay, bila molekul bertambah, okay, menyebabkan daya tarikan antara molekul menjadi semakin kuat. Maknanya mereka akan saling memegang antara satu sama lain tu semakin kuat. Sebab kita tahu halogen ini selain daripada kumpulan 17, selain daripada dikenali dengan nama halogen, dia juga dipanggil dwi atom. Sebab apa? Klorin tak boleh duduk single, dia mesti double. Okay, so antara satu atom klorin dan satu atom klorin tu dia memegang dengan sangat kuat daya tarikan. Daya tarikan molekul sangat kuat. So that's why kita perlukan lebih banyak tenaga haba supaya kita boleh mengatasi daya tarikan tadi. Daya tarikan tadi. So ini adalah klorin yang pertama dan ini klorin kedua. Mereka memegang. Lepas tu adanya api. So api pula tenaga haba. So tenaga haba yang kuat kita perlukan supaya kita boleh pisahkan tarikan tadi. Okay. So sama juga cerita apabila tentang ketumpatan unsur. Okay, sebab bila saiz molekul bertambah bermakna jisim atom pun akan bertambah. So dalam bab 3 kita dah belajar pasal jisim atom relatif JAR. Betul tak? Klorin, bromin dan iodin masing-masing mempunyai jisim atom relatif tersendiri. So kalau anda tengok nombor dia akan semakin bertambah besar. So bermakna jisim bertambah lah. Bila jisim bertambah, ketumpatan pun akan bertambah. Okay, ada soalan tak untuk sifat fizik? Soalan? Hello? Tak ada. Tak ada. Okay, so jelas Okay, so kalau sifat fizik tu kita lebih kepada sesuatu yang kita boleh tengok dengan mata kasar lah. Okay, means that dia tak ada perubahan yang sangat ketara. Maknanya kita tak hasilkan bahan baru pun. Okay, kalau sifat kimia pula, okay, kita akan tengok tindak balas kumpulan 17, okay, dengan air, logam dan juga alkali. Okay, so bila halogen, okay, dia bertindak balas dengan air, okay, dia akan menghasilkan larutan berasid. Okay, contoh kalau dalam buku teks kamu ni, dalam muka surat 94, okay, dia beri tindak balas klorin dengan air. So bila klorin bertindak balas dengan air, kita akan dapat asid hidroklorik dan juga asid hipoklorus. Okay, so kedua-duanya adalah larutan berasid. So halogen, you just add on with water, awak akan dapat larutan berasid. So saya ada bromin bertindak balas dengan air. Saya akan dapat apa? Asid hidro
bromine. Okey, dan juga asid bromus. Okey, so itu adalah larutan berasid yang terhasil jika saya tambah bromin dengan air. Okey, so kita tengok tindak balas dengan logam. Halogen boleh bertindak balas dengan logam. Apa hasilnya? Halida logam. Contoh, saya dalam buku teks kamu ni dia bagi logam ferrum. So ferrum tu besi Bila besi bertindak balas dengan gas bromin, kita akan dapat apa? Ferrum, bromida. So itu adalah halida logam. So ferrum bromida itu nama umumnya adalah halida logam. So base kepada logam dan juga halogen dia. Okay, kita tengok video Sat. Okay, kejap so ini dia besar. Ini ada tindak balas iodin dengan logam aluminium. Mau tengok? Okay. So dia akan itu gas warna purple tu iodin lah. Okay. So warna hitam purple kehitaman. Okay, itu adalah tindak balas dan dia akan terbakar bila halogen bertindak balas dengan aluminium. Okay. Alright. So awak tengok dia punya flame, kecil ke besar? Alright. So and then sekejap lagi. Ini adalah gas bromin, cecair bromin. Okay, kita tindak balaskan dengan aluminium. You see, dia masukkan kepingan aluminium tu dalam bekas yang mengandungi bromin tadi, cecair bromin. Okay. Awak tengok. Okay. Dia akan menghasilkan halida logam lah. Okay. So kalau aluminium campur dengan bromin, apa dia punya nama halida logam dia? Aluminium bromida. You see? Terbakar. So that's why eksperimen yang melibatkan halogen ni kita jarang buat dekat makmal sebab dia sangat bahaya. Okay. Ni pula gas klorin. Okay, dia masukkan dengan aluminium ke kerajang aluminium tu. Awak tengok apa yang jadi. Dia eksplosif, tahu tak? Okay. Alright. So habis. So itulah tindak balas halogen dengan logam. Ini pula fluorin, dia ambil fluorin Okay. Masuk ke aluminium tadi dalam gas fluorin. So awak tengok sangat reaktif. Okay. So berdasarkan kita punya what we call kita punya video tadi, awak boleh cakap yang tindak balas antara berbanding fluorin dengan iodin tadi, yang mana lebih cepat berlaku? Siapa tahu? Antara tindak balas iodin dengan tindak balas fluorin, yang mana lebih cepat? Kan fluorin kita bubuh dalam kita bubuhkan aluminium dalam fluorin kan? So dia akan cepat spark. So bermakna reaction fluorin terhadap aluminium lebih cepat berbanding reaction iodin dengan kita punya aluminium tadi. So itu adalah tindak balas halogen dengan logam. Okay, so yang ketiga kita ada tindak balas dengan larutan beralkali. So larutan beralkali ni kalau dalam buku kamu ni dia bagi natrium hidroksida. So kita tindak balaskan dengan pepejal iodin. So kita akan dapatlah natrium hidroksida, natrium iodida, natrium iodat dan air. Okay, so cara kita nak tukar adalah berdasarkan nama larutan beralkali kita. So let's say saya guna kalium hidroksida dengan iodin. So apa nama logam halida kita? So kita akan dapat kalium iodida. So penamaan sebatian ni ada kaitan dengan bahan yang kita guna. Okay? Okay, sampai sini ada soalan tak? Soalan? Hello? Tak ada? Okay, jelas semuanya? Jelas. Jelas, kamu je jelas. Yang lain? Okay, tak apalah. Alright, so seterusnya saya nak bincang dengan kamu pasal perubahan ke rectifying.
So berdasarkan video yang saya tunjuk tadi tu, memang kita nampak tindak balas antara fluorine dan juga aluminium tadi tu cepat. Okay, so balang gas yang ada gas fluorine, kita masuk ke aluminium terus spark. Okay, berbanding dengan iodine dan juga aluminium tadi tu ambil masa. Okay, kenapa benda ni terjadi? Okay, you can refer to your textbooks, muka surat 95. Okay, dalam muka surat 95 ni, okay, anda diberi 3 jenis unsur. Okay, kita ada chlorine, bromine dan iodine. Okay, so the first konsep yang anda kena tahu, okay, semakin kita menuruni kumpulan. Okay, do you understand apa tu semakin menuruni kumpulan? Maknanya daripada unsur yang teratas kepada unsur yang ke bawahnya. Okay, itulah maksud menuruni kumpulan. Okay, kereaktifan unsur-unsur tadi tu akan semakin berkurangan. Okay, that is our very first saya punya, okay, oh I can use this. Okay, ini adalah unsur kita punya, ini adalah kita punya idea yang pertama. So kita faham, semakin kita menuruni ke bawah bermakna kereaktifan unsur-unsur halogen semakin berkurangan. Okay, why? So the first thing is because pertambahan saiz atom. Okay, you see? Awak tengok. Atom klorin, bromin dan iodin. Ini adalah susunan elektronnya. Okay? So kita nampak saiznya semakin bertambah. So bila saiz bertambah, apa yang menyebabkan petala? Okay, dia menyebabkan petala valence semakin jauh. Bila petala valence semakin jauh. Okay, mana petala valence? Okay, sekejap. Okay, ini adalah petala valence kita. Awak tengok, kalau macam klorin, dia kena melalui 3 petala, betul tak? Kalau bromin, dia kena melalui 4 petala. So bermakna jarak dia dah semakin jauh. Bila jarak semakin jauh, apa yang terjadi? Okay, wait. Okay, daya tarikan nukleus terhadap elektron akan menjadi semakin lemah. Okay, mana kita punya nukleus? Okay, inilah yang tulis bromin ni lah kita punya nukleus. Yang tulis iodine. Okay, so itu adalah kita punya nukleus. Okay, so nukleus dia bertindak sebagai macam orang kata magnet lah. Dia akan memegang elektron-elektron tadi. So the further away valence elektron tu bermakna dia punya kuasa untuk memegang tu semakin lemah. Okay, so bila kuasa semakin lemah bermakna dia menyebabkan kesukaran dalam menarik elektron untuk memenuhi petala valence. Okay, so itu adalah kenapa kereaktifan unsur bila menuruni kumpulan 17 adalah semakin berkurangan. That is 3 point yang awak kena include. Okay, let's say kalau benda ni keluar dalam essay, so inilah jawapan kamu. Tak akan ada jawapan yang lain. Okay, any question? Siapa ada soalan? Hello. Jelas ke? Jelas. Tak ada soalan yang lain? Okay, saya bagi soalan kat kamu lah kat sini randomly Okay, kita escape set. Alright, so let's say kita tengok ada ramai-ramai kat sini kan. So let's say lah saya ada unsur fluorine dengan bromin. So bertindak balas dengan logam. So unsur manakah yang akan lebih reaktif terhadap logam tadi? Adakah fluorine atau bromin? Bromin ke? Fluorine. Fluorine. Sebab apa? Sebab fluorine berada di bahagian atas. So yang duduk atas paling power. Okay, tapi yang duduk di bawah paling lemah. Sebab apa? Siapa boleh tahu? Ada 3 sebab tadi tu. Pertama, sebab saiz atom bertambah. Yang kedua, sebab apa? Sebab dia punya valence.
tu macam ada 3 ties tu lah. Okay, so maknanya pegangan dia punya jarak balance terhadap nukleus tu semakin jauh. Bermakna dia punya apa? Okay, let's say tengok balik. Bermakna kita punya daya tarikan nukleus tu akan semakin berkurangan. So that's why semakin menuruni kumpulan 17, reaction dia adalah semakin berkurangan. Okay, any question? Okay? Okay tak hari ni? Okay. Okay. Yang lain? Ni Alif Nasir duduk je, okay ke? Ni Faris and then siapa lagi ni? Siapa lagi? Ada orang nak tanya tak? Okay, tu dia. Ramai ni hari ni. Okay. So kalau tak ada, saya nak end kita punya meeting hari ni. And then sebenarnya saya dah siapkan latihan tau dalam kita punya Google Classroom. So saya try bagi alamat MOE kamu tu, kamu try buat terus dalam kita punya Google Classroom. So no need paperless lah kalau boleh. Okay? Alright. So yang modul tu apa buat lagi? Ni modul ni. Pergi ambil tak? Siapa tak ambil lagi ni modul? Ambil lagi? Ambil lagi. Loh, bila nak ambil cik oi. Ambil dah tengok. Okay, so, okay, so nanti buat kumpulan 17 ni semua dalam modul ni. Okay, I think by this week I'm going to collect back this module. Ataupun lagi 1 minggu lah, saya akan collect balik. So, itu sahaja. Nanti saya akan further dengan unsur kala 3 pula. Okay? So thank you all. Bye. Thank you, cikgu. Assalamualaikum semua. Okay, bye-bye.